Jadi alhamdulillah, saya sentuh sikit bab Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada segi hukum adat, Isra' dan Mi'raj ini menyalahi adat. Adat tu maknanya biasalah. Mana ada orang naik binatang umpama kuda tapi ada sayap? Tak ada. Nabi naik, yang dinamakan buraq. Mana ada manusia boleh terbang naik ke atas sampai ke langit ke-7? Kalau orang biasa, kalau kita ni tuan-tuan naik 30,000 kaki ke atas saja mati dah. Hukum adatnya mati. Sebab apa? Atas pada 30,000 dah tak ada udara dah nipis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal mujahidin wal mustada'afin wa ikhwanana fi Filastin, khususan fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn la tadallu ma tamassaktum bihima, kitaballah was sunnati. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, staf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal Syak, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala sebab kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Kita selalu doa, balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jumpakan kita dengan bulan Ramadan insya-Allah. Baik, mudah-mudahan dengan panjangnya umur, sihat tubuh badan Allah Ta'ala bagi ni, kita dah dapat semayang maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan mudarat pada kita, tambahkan iman, fahamkan agama, dan mudah-mudahan mati kita dalam keredaan, iaitu mati dalam husnul khatimah. Ayat pembukaan tadi tuan-tuan, ayat yang saya baca tadi bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. 27 Rajab. Kalau 27 Rajab maknanya 5 hari yang sudah berlaku. 1400 tahun dahulu berlaku satu peristiwa, yang mana peristiwa itu di luar hukum adat, menyalahi adat. Menyalahi adat. Kita masih lagi dalam bulan membicarakan Isra', tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana-mana pun banyak orang buat Isra' dan Mi'raj. Sini dah buat dah Isra'. Dah. Tumbanglah kambing. Tak ada. Ayam je. Jadi alhamdulillah, saya sentuh sikit bab Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada segi hukum adat,
Isra' dan Mi'raj ini menyalahi adat. Adat tu maknanya biasalah. Mana ada orang naik binatang umpama kuda tapi ada sayap? Tak ada. Nabi naik. Yang dinamakan buraq. Mana ada manusia boleh terbang naik ke atas sampai ke langit ke-7? Kalau orang biasa, kalau kita ni tuan-tuan naik 30,000 kaki ke atas saja mati dah. Hukum adatnya mati. Sebab apa? Atas pada 30,000 dah tak ada udara dah nipis. Bila berlaku sesuatu perkara yang di luar adat kepada Nabi SAW, dinamakan mukjizat. Kalau berlaku kepada Nabi masa dia kecil lagi sebelum dia dilantik jadi rasul, dinamakan irhash. Kalau berlaku perkara yang luar biasa kepada manusia ataupun orang alim, orang soleh, itu dinamakan karamah. Contoh macam mana? Ashabul kahfi. Jadi kalau kita tinjau daripada hukum adat, menyalahi adat. Kalau kita tinjau daripada hukum akal, harus pada akal. Sebab Allah Ta'ala boleh jadikan apa saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala berkendakkan sesuatu, jadi maka jadilah. Dan kalau kita tinjau daripada hukum syarak, wajib percaya dan wajib imani. Sebab apa? Sebab dia ada nas yang qat'i. Apa nas dia? Surah Isra. Dan banyak hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra. Jadi wajib percaya, wajib imani. Di luar pemikiran, jawab tak usah fikir. Termampu kita bayang-bayang, tak mampu bila. Yang pentingnya kita percaya dan yakin benda tu berlaku kepada Nabi. Apa saja tuan-tuan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, wajib percaya, wajib iman. Kita tengok contoh macam surah Ali Imran. Ali Imran ni kisah apa? Ali Imran ni kisah Nabi, mak Nabi Isa, Maryam. Maryam tu binti Imran. Mak dia nama Hannah. Bila Hannah tu mengandung, dia awal umur yang tua, dia bernazar dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anak aku ini akan aku nazar, anak aku ini akan aku serahkan kepada Baitul Maqdis untuk menjadi penjaga masjid Baitul Maqdis, iaitu Masjidil Aqsa. Dia ingatkan lelaki. Tapi lahir-lahir rupanya perempuan. Dinamakannya Maryam. Lalu dibawa ke Masjidil Aqsa. Waktu tu Masjidil Aqsa dijaga oleh siapa? Nabi Zakaria. Lalu dididik oleh Nabi Zakaria. Dan akhirnya dia mengandung. Bila dia mengandung, orang fitnahkan dia, kata dia berzina. Mana ada orang lahir tak ada bapa? Itu yang di luar adat. Dan akhirnya apabila lahirnya Nabi Isa, masih dalam buayan, Nabi Isa bercakap, sesungguhnya ibu aku tidak berzina. Jadi saya nak kaitkan benda ni dengan peristiwa Isra. Apa saja yang berlaku, apa saja yang ada tertulis dalam Al-Quran, wajib percaya, wajib iman. Apatah lagi benda tu berlaku kepada Nabi. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, apa benda pun pada dia special. Special. Tuan-tuan tengok hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Anak angkat Nabi. Bapa dia nama Malik bin Nadar. Bapa dia bukan seorang Islam, bapa dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Mak dia nama Sulaim. Anas bin Malik ni dia selalu duduk dengan Nabi sebab dia anak angkat Nabi. Bila Sulaim masuk Islam ni, dia bawa anak dia Anas ni diserah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap, kau didiklah anak aku ni.
Bila dia serah anak dia tu, suami dia tak suka. Suami dia nama Malik bin Nadar. Dan suami dia bukan orang Islam. Suami dia tengok isteri dia masuk Islam, diserahkan anak kepada Nabi, suami dia lari. Lalu mati di dalam perjalanan. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia selalu dengan Nabi. Ya, dia selalu dengan Nabi. Dan dia cakap apa? Dalam hadis dia yang sahih, aku tidak pernah merasa benda yang lebih lembut daripada sutera melainkan tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapak tangan Nabi tuan-tuan lebih lembut daripada sutera. Ini bukan sutera yang murah ni, sutera mahal. Ya, tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Dan disebut badan Nabi lebih wangi daripada bauan-bauan bunga. Ada sebab ada separuh ulama cakap peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tuan-tuan bayangkanlah. Duduk dengan Nabi tu wangi. Tu yang ramai rebut nak jadi isteri Nabi. Malam tidur wangi. Bila tidur malam kalau tak ada kipas, dia berpeluh dia terkeluar wangi. Tu. Kita tidur malam bau juga. Bau apa? Bau rokok. Bau rokok. Badan bau rokok, kepala pun bau rokok. Tu. Bukan orang sini. Orang Kolombia. Baik. Itu sekadar mukadimah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kebaikan daripada apa yang saya sebut tadi, insya-Allah. Kita bercakap ataupun kita membaca kitab malam pertama di alam kubur, masih lagi dalam terapi hati yang keras. Buka muka surat 87. 87 berbincang dengan kubur. Qala muallifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Berbincang dengan kubur. Penulis ni sebut, semaklah perbincangan Ar-Rafa'i dengan kubur. Ar-Rafa'i ni siapa dia tuan? Dia seorang ulama fiqh, ahli sunnah wal jamaah. Nama dia yang sebenar ialah Abi Qasim Al-Rafa'i. Nama dia Abi Qasim. Bapa Qasim. Nama dia sebenar lah. Dia ulama fiqh. Ni cerita tentang dia lah. Ia berkata, aku bertanya kepada kubur. Siapa yang bertanya? Abi Qasim tadilah, Ar-Rafa'i ni. Dia bertanya dengan kubur. Dia tanya dengan kubur. Di manakah kesenangan dan harta? Di manakah keindahan dan kebanggaan? Di manakah kesihatan dan kekuatan? Di manakah kekuasaan? Di manakah ketundukan dan kehinaan? Tanya dengan kubur. Mana perginya? Dah masuk dalam kubur, kuburnya dah tak ada semua tu. Kesenangan dan harta ada ke dalam kubur? Tak ada. Tuan-tuan sekarang hari ni duit banyak. Dalam kubur duit tak pakai. Tu. Ada rumah indah. Bangga, kereta bangga. Rumah besar, kereta besar. Rupanya balik besok tak bawa. Ada. Di manakah kesihatan dan kekuatan? Kesihatan dan kekuatan ni tuan-tuan jangan cakap dalam kubur. Hidup ni lagi pun dah ada dah. Tak ada. Minta maaf lah yang duduk atas kerusi ni. Kalau boleh duduk bawah, takkan duduk atas kerusi. Ini yang kita disuruh bincang dengan kubur. Mana pergi kekuatan? Mana pergi kekuasaan? Rupanya benda tu semuanya sementara. Ada orang dapat pakai sampai meninggal. Ada orang belum meninggal lagi dah tak dapat pakai. Tak kira lah mata ke, telinga ke, mulut ke, kaki ke, tangan ke. Ramai tak orang potong kaki tangan? Ramai. Sakit apa tu?
Kencing manis. Saya pergi tanam kaki banyak tu. Kaki pergi tanam. Ustaz, macam mana nak tanam kaki? Basuh lah. Nak mandi jenazah kan? Kau belum mati ke nak mandi jenazah benda? Tu. Basuh baik-baik. Bersihkan, bungkus dengan kain. Pergi dekat kubur, tanya orang tu, mana bahagian tanam anggota. Sebab kaki dah potong, orang hidup lagi. Berbeza dengan orang aksiden putus. Dia ditanam sekali kaki dengan badan. Bungkus sekali. Ini badan tegak lagi. Kaki dah potong kat lutut. Basuh, pergi dah. Dapat pakai kaki lagi tak? Tak dapat. Allah. Tu. Ada orang mata. Ustaz. Lama tak jumpa, saya dah tak boleh jalan, Ustaz. Kalau orang tak bawa, tak sampai. Dulu masa sampai, itulah. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan tanya diri kita, masa Allah Ta'ala bagi mulut bercakap ni, adakah kita gunakan untuk ibadah? Masa Allah Ta'ala bagi mata yang terang ni, adakah kita gunakan mata kita untuk baca Quran? Adakah kita gunakan kaki tangan kita ni untuk beribadah? Itu sebab dalam Islam dia sebut wasatiyah. Apa makna wasatiyah? Wasatiyah maknanya bersederhana. Bersederhana ni tuan-tuan bukan dari segi makan minum ya dah. Tu macam kisah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia dah fana. Fana ni bahasa apa? Fana ni bahasa orang tasawuf. Man arafa nafsi faqad arafa Allah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Maka siapa kenal Allah, dia binasa. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia tak hirau makan, tak hirau tidur. Semayang puasa. Sampai bini dia pun dia tak hirau kan. Tu. Isteri dia cakap apa? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud telah fana. Bila dia cakap macam tu tuan-tuan, dengar adik Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni siapa? Sahabat Nabi juga. Dia pernah dipersaudarakan dengan Ibnu Mas'ud. Dia dengar saudara dia macam tu, dia pergi ziarah rumah Ibnu Mas'ud. Saya dah cerita ke sini? Bila sampai saja, dia duduk. Bila buka aja pintu, tengok sahabat, bagi salam, peluk Arab lah. Peluk Arab. Arab peluk 2 kali ya, sekali kiri, sekali kanan. Orang Melayu ni dia kadang-kadang sampai 3. Lebih pada Arab lagi. Ingat dah habis dah, dia lagi 1 kali. Jadi dia pun jemput. Salman Al-Farisi masuk dalam rumah. Bila Salman Al-Farisi sudah masuk dalam rumah, dia duduk borak. Kawan lama tak jumpa sebab dia pernah dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Salman Al-Farisi ni orang mana tuan? Orang Iran. Lalu duduk tu, orang rumah dia keluarkan makanan. Kita macam tentulah. Dia sebab elok orang kalau datang kita sediakan makanan. Nabi sebut segala unsur-unsur tak baik akan keluar mengikut kita punya tetamu. Tu. Dia cakap jemputlah makan. Salman Al-Farisi cakap, tuan tak makan ke? Tak, saya puasa. Dia cakap, kalau tuan tak makan, saya tak makan. Jadi Ibnu Mas'ud pun jadi rasa sebersalah. Yang datang ni kawan aku, hidangkan makanan, aku tengah puasa sunat. Nak mau tak mau dia makan. Habis saja makan, dia orang pun semayang maghrib, semayang isyak. Lepas semayang isyak, borak, lepas tu nak masuk tidur. Baru tidur dalam sejam lebih, terjaga.
Kita jaga sebab Ibnu Mas'ud dah bangun nak sembahyang sunat. Dia pergi jumpa Ibnu Mas'ud, dia cakap, "Tuan, jangan sembahyang, tidur." Sebab Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia punya ibadah dia sampai badan dia kurus kering, tak makan. Lalu dia pun dia cakap, "Jangan sembahyang, tidur." Sebabkan yang datang ni kawan, tetamu, dia ikut, dia pun tidur. Tidur dalam pukul 2 lebih, bangun lagi. Nak sembahyang lagi. Sulaiman Al-Farsi bangun lagi, cakap, "Tuan, jangan sembahyang dulu." Tidur. Dia pun tidur. 3 kali jadi tuan-tuan. Dalam pukul 4 lebih bangun lagi nak sembahyang. Sulaiman Al-Farsi cakap, "Tidur dulu. Nanti dekat-dekat subuh kita sama-sama bangun sembahyang sunat, kemudian kita sembahyang subuh berjemaah." Dia pun tidurlah. Malam tu hati tak senang pun. Tidur. Orang dah biasa sembahyang, dia pun tidur. Besok dekat-dekat subuh dia bangun sesama sembahyang sunat, lepas tu sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia minum, lepas tu Salman Al-Farsi pun balik. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia tahu buat apa? Bangun aja habis aja minum, dia terus pergi rumah Rasulullah. Nak mengadu. Orang dulu senang. Apa-apa hal rujuk dekat Rasulullah. Kita pun hari ni senang. Tauhid kita ada Imam Asy'ari, Maturidiyah. Fiqh kita ada Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i. Dan dia orang ni bukan calang-calang orang. Ulama yang mutabar, yang mengeluarkan ijtihad. Tuan-tuan bayangkan Imam Malik ni tuan-tuan, dia semua imam lah. Kalau 4-4 ni memang dia kalau ambil sesuatu hukum tu memang berhati-hati, ihtiyati. Satu hari Imam Malik tengah naik unta. Tengah naik unta. Lalu depan satu orang hamba Allah. Dia tahan. "Ya Imam, ya Tuan," dia cakap. Dia bagi salam. Dia cakap, "Berapa kaki unta?" Dia tanya Imam Malik. Imam Malik turun daripada unta tu. Tengok kaki tu. Tengok kaki tu, lepas tu baru jawab 4. Orang tanya dia, "Kenapa Tuan turun tengok kaki unta?" "Aku tidak mahu menjawab kalau benda tu aku tak nampak dengan mata kepala sendiri." Tu. Punya hati-hati dia bila nak menjawab pertanyaan. Itu sebab imam mazhab kita pun ada imam tasawuf. Imam Al-Ghazali, Al-Baghdadi, Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi alhamdulillah. Jadi dia pun jumpa Rasulullah. Dia pun cerita daripada mula sampai habis. Dia cakap, "Rasulullah, sekian dia ceritalah." Akhir sekali dia cakap apa? "Betul ke apa yang Sulaiman buat?" Rasulullah cakap, "Betul. Apa yang Sulaiman Al-Farsi buat itu betul. Sebab kamu ni," dia cakap, "kita ni manusia, kita ada hak. Orang di sekeliling kita ada hak atas kita. Isteri kita ada hak atas kita. Anak kita ada hak atas kita. Kita pun ada hak atas isteri dan anak. Begitu juga dengan hak tubuh badan kita. Ada orang pergi kerja daripada pagi sampai ke petang. Balik petang mandi-mandi, keluar malam kerja lagi sampai pagi besok. Itu tak betul. Kita akan ditanya besok. Kan selalu kita dengar hadis, tidak berganjak tapak kaki manusia itu melainkan selepas ditanya 5 soalan. Di antaranya apa? Aku bagi engkau usia, aku bagi engkau tubuh badan yang sihat, ke mana engkau bawa? Sekurang-kurangnya dalam seminggu tuan-tuan, sekurang-kurang itu paling kurang. Seminggu ada 1 hari kita pergi surau, pergi masjid mengaji. Sebulan ada berapa minggu? Paling kurang 4 minggu. Minggu pertama belajar tauhid, minggu kedua belajar fiqh, minggu ketiga belajar tasawuf, minggu keempat belajar tajwid. Itu paling kurang. Sebab apa? Badan kita ada hak.
Ke mana kita nak bawa badan kita? Bukan dunia je, di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Hari bila mana Allah Ta'ala kunci mulut, Allah Ta'ala tanya kaki tangan kita, badan kita akan jawab, ya Allah, ya Tuhanku, sepanjang hidup dia cuma bawa badan dia untuk tujuan dunia. Tak betul. Itu sebab dia sebut wasatiyah, bersederhana. Kubur itu menjawab, semua di atas adalah bayangan semata yang tidak akan datang kemari, kerana semua itu tidak dibuat dari sini ataupun untuk sini. Kubur jawab, benda-benda yang ditanya tadi, harta, keindahan, kebanggaan, kesihatan, kekuatan, kekuasaan, ketundukan, kehinaan, itu semuanya dekat dunia je. Tak boleh bawa dalam kubur. Kita tanya diri kita lah. Agaknya kita ni kalau masuk kubur, adakah kita ni senang menjawab ke susah menjawab? Di lubang inilah semua berkumpul. Senyum dan tawa, perbantahan dan jeritan, penentangan dan kesombongan, angan-angan dan keserkahan, ikhlas dan riak. Di sinilah bertemu kekaguman terhadap kedudukan dan keindahan, kebanggaan terhadap keluarga dan wibawa. Apa saja yang kita dapat dekat dunia, sama ada benda elok, benda tak elok, akan diperlihatkan di akhirat. Dan akhirat itu bermula daripada kubur. Dia cakap apa? Semua akan ditengok. Di sinilah akan berakhir kesombongan dalam kekuatan badan dan akal. Sebagaimana akan berakhir kezaliman orang zalim dan kehinaan orang yang dihinakan, wajah pemfitnah, tangan yang zalim, lisan pendusta, mata pengkhianat dan hati yang keras akan berubah seonggok tengkorak. Dia cakap apa saja benda yang tak baik akan diperhitungkan. Semuanya akan menjadi musnah, termakan cacing tanah yang datang dari segala arah. Tidak ada yang tersisa selain amal yang telah dipersiapkan. Mungkar dan nakir akan mengintegrasi. Setelah itu tidak ada yang menemani selain amal. Kubur jawab, benda-benda tadi itu semua akan dipersoalkan dan tinggallah amal yang menemankan kita. Kalau banyak amal baik, maknanya banyaklah benda yang baik. Kalau banyak benda tak baik, jawabnya benda tak baik. Kemanakah perginya siapa yang sebelumnya sering dijumpai? Siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Apa tugasmu? Apa keahlianmu? Berapa umurmu? Bagaimana kabarmu? Apa yang kau miliki? Bagaimana kesihatanmu? Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau minta dan inginkan serta yang kau uangkan? Semuanya dah tak ada. Tu. Itu sebab tuan-tuan, kita ni hidup yang dah sudah-sudahlah. Yang dah sudah. Kalau boleh hidup ni lebihkan akhirat. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu, ada satu orang Badui, Arab Badui. Arab Badui ni dia bukan bodoh, dia lurus. Dia cakap, aku ni nak pergi jumpa Muhammad. Orang sibuk cakap Muhammad. Siapa dia Muhammad? Besar mana istana dia? Dia bayangkan Muhammad ni ada istana. Tu. Berapa ramai pengiring dia? Kan dulu kalau orang besar-besar ada pengiring, pengikut dia. Dan apakah pakaian kebanggaan, kebesaran dia? Orang dulu ada pakaian
Kalau orang pangkat-pangkat besar ni ada pakaian kebesaran dia. Kalau raja Korea tu ada baju yang berikat. Kalau kesultanan ni baju dia ada kuning. Kebesaran lah tu. Tu. Kuning je. Kalau dulu tuan-tuan kuning ni tak boleh pakai. Kalau tuan-tuan ingat. Dulu kuning ni tak boleh pakai. Untuk raja je. Dulu. Lalu dia pun pergi. Dia lalu pergi dia nak tengok Nabi Muhammad. Siapa dia? Istana dia bersama mana? Dia pun sampai. Dia sampai waktu tu orang tengah sembahyang asar kalau tak salah. Habis saja sembahyang asar, dia bertanya dengan orang. Dia cakap, mana Muhammad? Tu Muhammad. Mana istana dia? Tu sebelah masjid. Dia tengok istana, rupanya Nabi Muhammad duduk rumah buruk. Kan saya dah sebut masa Maulid, pintu rumah Nabi dibuat daripada kayu dan dikepung dengan pelepah tambah. Dia tengok tak ada istana, rumah buruk. Enggak. Berapa ramai pengiring dia? Mana pengiring dia? Askar-askar di mana? Cakap tak ada. Siapa pengiring dia? Janda-janda, yatim piatu, fakir miskin. Nabi banyak bela fakir miskin, janda. Yang duduk di sekitar rumah Nabi. Kalau tuan-tuan masih ingat, Tuan Guru Nik Aziz dulu pun macam tu. Dia ada satu kawasan untuk orang janda ke apa ke tak ada rumah duduk. Dia bagi makan, dia bagi apa. Tu. Apakah pakaian kebesaran dia? Mana pakaian kebesaran Muhammad ni? Orang cakap apa? Pakaian kebesaran dia ialah malu dan takwa. Bila dia dengar macam tu tuan-tuan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar mengucap tu. Masuk Islam. Sebab apa? Dia cakap inilah di antara pemimpin yang benar-benar nak memimpin. Kita tengok orang hari ni jadi pemimpin, tapi bukan pemimpin sini lah. Dan saya cakap ni pemimpin Kolombia. Tu. Dalam kubur semuanya akan sirna. Sirna ni apa tuan-tuan? Hilang ataupun lenyap. Dalam kubur. Sebagaimana sirnanya bahasa manusia dalam lisan yang membisu. Hanya ada satu pertanyaan, apakah yang kau kerjakan? Masuk kubur besok, semuanya lenyap. Cuma itulah yang dia cakap. Marabbuka, man nabiyuka, ma ikhwanuka. Amal yang akan mengubah kuburnya menjadi bahagian dari taman syurga atau sebaliknya menjadi bahagian daripada jurang neraka. Penulis ni cakap yang menjadikan kubur itu bahagian dari taman atau syurga ialah amalan. Amalan kita. Tetapi runungan di atas tak akan bermanfaat kecuali bagi seorang Muslim yang meyakini azab dan nikmat kubur. Apa yang penulis cakap tadi, tak berguna kecuali kepada orang Islam yang meyakini azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur, azab kubur ni kejap ya tuan-tuan. Kalau kita mati besok, malam dah mula dah. Malam dah mula. Tu yang dikatakan tu kalau orang yang rajin baca surah Al-Mulk, sini alhamdulillah lah tetap malam baca. Bila rajin baca surah Al-Mulk, dia jadi macam tu lah. Ada orang ada yang melindung kita dalam kubur. Kamu siapa? Akulah Al-Quran yang selalu dibaca.
Cuma kadang-kadang kita ni habis semayang, kalau misal kata ada apa-apa benda nak cepat, imam tak bawa, kita balik rumah baca. Baca. Ini sebab dalam Islam ni tuan-tuan, ada benda-benda yang kita boleh iri hati. Iri hati maknanya apa? Kita cemburu. Bukan cemburu kepada benda yang orang sebelah beli peti sejuk besar itu, bukan. Cemburu pada orang yang boleh buat kebaikan lebih pada kita. Baru sebulan baca surah Al-Mulk dah boleh hafal lah tu. Dah boleh hafal lah. Sambil duduk boleh baca dah. Tu. Kita berpuluh tahun baca surah Al-Mulk. Jangan surah Al-Mulk, Yasin. Daripada umur berapa baca Yasin? Sampai hari ni. Kalau padam lampu, jawabnya senyaplah. Tu. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Tu. Amalkanlah selalu baca surah Al-Mulk. Itu untuk kubur lah. Untuk kubur. Sebab kita ni bukan macam sahabat. Sahabat-sahabat ni ada di antaranya orang yang duduk dengan Nabi ni tuan-tuan, dia dapat doa daripada Nabi. Macam kisah kita baca dulu, Abdullah kain terbelah dua. Ketika dia meninggal, Nabi masuk dalam lahat. Nabi menangis. Tu. Punya hebatnya Abdullah. Abdullah kain terbelah dua nama dia. Abdullah Zul Al-Bajadain nama dia. Abdullah kain terbelah dua. Dia diusir oleh bapa saudara dia, balik rumah, dia pergi rumah mak dia, dia ambil kain selai, dia belah dua. Satu untuk tutup kemaluan, satu untuk badan. Dia berjalan malam tu. Malam dia kena usir tu. Dia pergi ke rumah Rasul, dia pergi ke Masjid Nabawi. Jumpa Nabi. Nabi tengok lain macam orang ni semua pakai, orang pakai jubah, pakai apa, dia pakai kain, dia tutup. Nabi tanya dia, "Engkau siapa?" Nama aku Abdullah dia. Nama sebelum Islam aku Abdul Uzza. Uzza ni siapa tuan-tuan? Uzza ni Tuhan kepada kafir musyrikin dekat Mekah. Lata dan Uzza. Dia pun cerita, dia kena halau semua pakaian dia. Apa yang dia pakai tu bapa saudara dia minta balik. Termasuklah spender dia. Malam tu bapa saudara dia halau dia, kena buka seluar baju semua, telanjang keluar daripada rumah, balik ke rumah mak dia. Dan dia mati di dalam perang Tabuk. Ketika dia dah dikafan, Nabi masuk dalam liang lahat. Nabi sambut jenazah dia. Dalam Nabi sambut jenazah dia, Nabi menangis. Punya hebat dia. Apa Nabi doa? Ya Allah, hari ini aku telah bersama dia dan diredai. Mudah-mudahan engkau meredai dia. Doa Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tak tolak. Nabi masuk sambut. Waktu tu Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar ada. Bayangkan dapat doa Nabi. Bukan semua orang dapat. Sampai kan Ibnu Mas'ud cakap, aku cemburu dengan Abdullah. Kalaulah jenazah ini jenazah aku, kan lebih baik. Dia cemburu macam ni dibenarkan. Macam mana cemburu dia bila dapat doa daripada Nabi SAW. Ramai juga orang yang dapat doa daripada Nabi. Di antaranya ada satu orang perempuan. Dia kerja, dia kutip sampah dalam surau, dalam masjid Nabi. Nabi tengok dia jumpa sampah, dia kutip masuk dalam poket. Ambil, buang. Kita tak, kalau nampak sampah kan, ini kerja siap ni. Bukan kerja aku.
Tu kita. Tapi bukan orang sini lah. Orang Kolombia. Tu. Nabi tengok dia kutip sampah. Satu hari Nabi datang, perempuan tu dah tak ada. Nabi tanya, mana pergi perempuan yang selalu kutip sampah tu? Orang cakap, dah meninggal Rasulullah. Kau bawa aku pergi kubur dia. Nabi pergi kubur dia, Nabi doa. Hebat. Kalau orang dapat hebat, doa Nabi tu hebat. Ada lagi satu orang. Orang tu kulit hitam. Hitam ni dalam bahasa Arab dipanggil aswad. Aswad. Nabi tanya, mana orang yang kulit hitam yang selalu duduk bersandar kat tiang ketika aku kuliah? Dia tak banyak cakap. Dia tak banyak cakap. Tapi tentulah dia mulia. Kalau dia tak mulia, Nabi tak ada. Orang banyak diam aja lagi. Dia cakap, mana orang kulit hitam ni? Dia cakap, dah meninggal Rasulullah. Bawa aku pergi kubur dia. Nabi pergi kubur dia, Nabi doa. Allahu Akbar. Bukan semua orang dapat doa Nabi SAW. Kalau dapat, untunglah. Di zaman yang serba jahiliah dan penuh pengaburan akidah kaum muslimin ini, selayaknya kita memperkukuhkan akar akidah kita, iaitu kembali kepada percaya benda-benda yang gaib, terutamanya benda-benda yang bermula di dalam kubur, kemudian sampailah penghujungnya, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Jadi saya berhenti takat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ni berapa bulan? 14. Ada apa pun nak tanya? Berapa minit lagi Isyak? Masuk dah? Ada apa pun nak tanya? Tak ada Jadi sekali lagi saya yang benar yang baik itu datang pada Allah Ta'ala. Kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Tuan-tuan, sekali lagi saya mengajak tuan-tuan, saya nak kahwinkan anak. Bukan saya kahwin. Saya nak kahwinkan anak hari Sabtu ni 17 bulan 2. Saya ada hantar pada siapa? Nanti saya hantar gambar tempat daripada imam kita. Jadi tuan-tuan boleh masukkan dalam grup lah. Ada grup surau? Ada? Pada yang ada berkelapangan, saya jemput samalah hari Sabtu ni di Nora Andaman. Saya hantar pada tuan imam lah. Jemputan saya pada yang ada berkelapangan, dijemputlah ke rumah saya. Bukan ke rumah saya, tempat berlangsungnya majlis tersebut, insya-Allah. Sekejap. Pada ada yang berkelapangan lah, sebab saya faham cuti sekolah, ada yang dah booking ke apa ke. Mana ni? Ada tuan dekat handphone. Saya dah jemput dah. Tolong panjangkan pada jemaah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba-Mu yang banyak dosa lagi banyak salah ni, ya Allah, mendatangan mohon keridaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, dan Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami dan seluruh muslimin muslimat, sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha, ya Allah, yang ini dalam keadaan Islam, ya Allah.
Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadahmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, persembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhajat, ya Allah, pertunaikanlah hajat baik kami, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhutang, ya Allah, bermudahkanlah kami membayar hutang tersebut, ya Allah. Janganlah kau matikan kami dalam keadaan berhutang, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah, tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat. Dan ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kepada doa ini juga kami khususkan buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka dan terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا